Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna 'ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang dikasihi lagi disayangi serta dihormati para jemaah muslimin muslimah yang dirahmati dikasihi lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala panjangkan usia kita dalam keadaan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah kita dapat menyemarakan nama Allah taala di waktu pagi yang penuh keberkatan ini, dapat kita menegakkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dapat kita tunaikan solat subuh secara berjemaah, dan sampai itu dapat kita meneruskan lagi pelajaran tafsir. Jadi muslimin dan muslimat yang Allah SWT, masa tidak menunggu kita. Hari ini masuk dah tahun yang lain pula. Manusia ni bila masuk awal tahun ke apa, nak sambut nak ada azam sebagainya. Azam boleh azam, kalau kita ni kita ubah, sampai bila pun Allah tak akan ubah. Allah sebut dalam Quran lah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah lepas tu kemudian bila kita tak boleh buat sesuatu tu, seolahnya setengah orang tu dia nak salahkan Allah. Katanya Allah Taala bagi hidayah lah, Allah Taala tak bagi apa lah. Allahu akbar. Allah dah bagi petunjuk kepada kita semua. Jadi kita lah yang kena berusaha. Kita kena berusaha. Allah bagi kesihatan kepada kita, usahalah untuk mencari kebaikan. Allah Ta'ala pemudahkan setiap sesuatu. Bila mana kita kalau betul-betul berazam, kita bertawakal kepada Allah dan kita laksanakan dengan sebenarnya, insya-Allah Allah akan beri pertolongan. Insya-Allah. Baik, jadi insya-Allah kita dapat teruskan lagi pelajaran tafsir kita ni dalam pelajaran surah Nisa ayat yang ke-44 Ayat yang ke-44. Baik, sebagai renungan kita lihat perkaitan ayat ini dengan ayat yang sebelum. Jadi setelah mana Allah Subhanahu taala Allah Taala menyebutkan perkara yang berkaitan dengan keadaan orang kafir pada hari kiamat, iaitu di antaranya mereka ni berkeinginan kalaulah mereka itu disamaratakan dengan tanah, bukan jadi manusia. Tu supaya mereka tak diazab oleh Allah Subhanahu taala. Lalu ayat yang sini pula diikuti pula Allah Taala menyebut pegangan orang Yahudi dan ahli kitab orang Yahudi kerana kekufuran, keingkaran dan pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu taala. Kemudian Allah menceritakan pula segolongan daripada akidah ahli kitab yang menyimpang, iaitu akidah mereka ini tersasar
tidak seperti mana yang Allah ceritakan dalam kitab mereka sendiri. Ya. Jadi lebih pada celaan terhadap orang Yahudi, ya, yang mereka lebih memilih kesesatan, ya, mengubah apa yang Allah Ta'ala turunkan. Sebaliknya mereka derhaka, mencela agama yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan untuk mereka itu. Jadi insya-Allah kita lihat pada ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Baik, jadi ayat Allah berfirman dalam bentuk pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukan nak dapat jawapan. Allah lebih mengetahui lagi, ya. Baik, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah kamu melihat? Tidakkah kamu melihat orang Islam? Melihat apa? Orang-orang yang telah diberi bahagian daripada kitab. Maksud ni Allah tujukan kelompok Yahudi. Kitab maksudnya kitab Taurat. Apa yang mereka lakukan? Yashtaruna ad-dhalalata. Mereka, Allah sebut membeli. Membeli maksudnya menukarkan kesesatan dengan petunjuk. Allah turunlah kitab dan tu ada petunjuk, tapi mereka tukarkan. Tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, wa yuriduna an tadillu sabila. Dan mereka bermaksud supaya kamu umat Islam tersesat, yakni menyimpang dari jalan yang benar. Allah Akbar. Ya. Itu orang Yahudi sejak dahulu lagi dah. Kalau sekarang ni macam-macam lagi lah. Ya. Selain pada Yahudi ke, orang kafir yang lain pun sama juga nak menyesatkan umat Islam tadi. Baik. Jadi dalam hal ini, pertanyaan ini adalah dipanggil pertanyaan menunjukkan rasa peliknya Allah Ta'ala. Rasa pelik Allah Ta'ala terhadap buruknya perangai ahli kitab. Malahan di sini juga sebagai peringatan dan juga ancaman kerana kebiasaan mereka ini. Kebiasaan Yahudi zaman Nabi SAW. Jadi sebab tu Allah Ta'ala tujukan Rasulullah ni. Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang diberikan kitab, yakni kitab Taurat. Mereka yang Allah tujukan ni lebih pada pendeta-pendeta Yahudi. Sebab mereka yang berilmu, sepatutnya mereka yang beriman, mereka boleh membuat manusia ke jalan yang benar. Jalan benar tadi, ya. Baik, jadi Allah Ta'ala memberitakan tentang Yahudi, iaitu pegangan mereka itu daripada dulu sampai bila pun susah nak ubah. Sampai keyakinan mereka tak ada kiamat pun macam tu dah. Iaitu mereka memilih kesesatan berbanding petunjuk yang Allah Ta'ala telah berikan kepada mereka. Cuba lihat. Pertama sekali, kebanyakan Nabi-Nabi dan Rasul yang Allah utuskan di muka bumi ini daripada kaum Yahudi. Daripada kaum Yahudi sendiri. Dan kemudian kitab yang paling masyhur, iaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa. Dan kemudian Allah turun lagi kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Allah jelaskan mereka ini menolak kebenaran, memilih kesesatan. Mereka berpaling daripada apa yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya, Rasul zaman mereka lah. Dan apabila pada zaman Nabi SAW, mereka menyembunyikan ilmu mereka. Mereka menyembunyikan ilmu mereka. Sebabnya dalam kitab mereka menerangkan Nabi yang terakhir sifatnya begini. Dan bila mereka nampak sifat Nabi SAW tu tepat seperti mana yang ada dalam kitab mereka, pendeta-pendeta tu dibaca hak lain tentang ayat yang cerita Nabi Muhammad, dia tutup. Dia tak cerita. Dan dia sembunyikan. Seolah macam tak ada dalam kitab mereka. Padahal ada. Tu. Sebab itu saya kata dah, kitab-kitab orang asal ni memang takkan jumpa. Ni mereka simpan elok-elok. Mereka tak bagi
Kalau diwar-warkan betul, nampak jelas sekali mereka buat pembohongan. Mereka buat pembohongan terutamanya orang atasan. Orang atasan ni bisa pada pengikut dia. Mereka buat pembohongan, orang ikut apa yang mereka buat pembohongan tadi. Allah Akbar, ya. Baik, mereka menyembunyikan ilmu terutama tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Allah Taala cerita berkali-kali dalam Al-Quran, mereka ini sanggup menjualkan kesenangan dunia dengan harga yang sedikit. Dengan harga yang sedikit. Kenapa dia kata harga sedikit? Mereka nak senang dunia, tapi mereka sanggup abaikan ataupun kehilangan akhirat yang kekal abadi. Allahu Akbar, ya. Jadi yang pertama sekali, maka Allah jelaskan mereka itu memilih kesesatan. Bila kata kesesatan, makna tak ada petunjuk. Begitu juga kita kena ambil istinbat daripada ayat ini, muslimin dan muslimat yang mati Allah SWT. Allah dah bagi dah kepada kita. Kita juga ada Quran. Kita juga telah dihantar Rasulullah SAW, dan kemudian wakil Rasulullah dan ulama-ulama, ustaz-ustaz dan sebagainya. Kalau kita tidak mengikut jalan yang benar, jawapannya akan memilih kesesatan. Ya. Berapa ramai kalau kita lihat sekarang ni, pocahnya puak sana puak sini. Sebab apa? Memilih kesesatan, bukan memilih petunjuk. Petunjuk ini maknanya apa yang telah dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah ini merupakan kelompok umat Islam yang berpegang seperti mana yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab yang lain memang ternyata menyimpang, terutama segi akidah. Rosak akidah. Bila rosak akidah, rosaklah agama. Bila rosak agama, sebenarnya hidup tak berguna lagi. Di dunia dah jadi sesat, di akhirat akan menerima azab daripada Allah Taala. Baik. Jadi Allah sebut ni mereka ini mereka ni yashtaruna dhalalata. Mereka menukarkan kesesatan, iaitu mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Sebab mereka mengutamakan kekufuran berbanding pada keimanan. Kalau mereka beriman, mereka akan berpegang dengan kitab mereka yang sebenar, dan juga mereka akan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah maka di antaranya sahabat orang Yahudi yang terkenal adalah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, dia seorang ulama peneliti Yahudi. Dia tahu sifat-sifat baginda SAW dalam kitabnya itu. Bila Nabi SAW berpindah ke Madinah, mudah sahaja dia boleh terima Islam. Dia menjadi sahabat yang setia kepada baginda SAW, beriman dengan iman yang sesungguhnya. Itu bukan yang benar. Tapi kebanyakan yang lain menyimpang. Tak nak. Sebabnya kalau mereka terima Nabi SAW, kedudukan mereka akan terjejas. Samalah sekarang dah. Kalau ulama-ulama dinaikkan, terjejaslah lain. Dunia pun susah. Nak buat kemaksiatan pun susah. Nak buat benda-benda kita yang dilarang susah. Sebabnya ada orang yang menghalang, menegah. Gitulah. Baik, dan kemudian Allah jelaskan yang kedua sifat mereka ini, wa yuriduna an tadhillu sabila. Tadi pada diri mereka sendiri, mereka pilih kesesatan. Yang kedua pula, mereka juga tak suka Nabi berada pada petunjuk bersama dengan umat Islam. Sebab tu tersebut, wa yuriduna, dan mereka bermaksud an tadhillu sabil, supaya kamu tersesat, iaitu menyimpang dari jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Baik. Maksudnya di sini adalah orang Yahudi tu lah, mereka sangat berkeinginan seandainya Nabi dan juga pengikutnya itu sahabat-sahabat mereka berpaling tandah daripada Islam, kembali kepada zaman jahiliyah, jadi kafir, dan menolak apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam kitabnya tu. Jadi Allah Ta'ala jelaskan ini memperingatkan orang yang beriman. Orang yang beriman. Jadi kita ni alhamdulillah kita beriman dah. Jadi kita kena berpegang kuat dengan Al-Quran. Kalau tidak maka orang akan goyang sekarang macam-macam. Daripada kita sekarang ni kita banyak sangat cara, banyak sangat perkara yang mereka boleh buat.
ya, 360 darjah. Orang kafir, ya, orang kafir gunakan ya untuk merosakkan umat Islam. Semua dalam kaedah. Ya, cuba kita lihat. Politik, ekonomi, sosial, pendidikan. Nak apa lagi? Semua mereka masuk belaka, mereka nak rosakkan umat Islam belaka. Ya? Kadang kita pula jadi penyokong. Allahu Akbar. Inilah orang yang kita kata pun jadi kumpulan yang macam Pok Yahudi juga. Dia rasa dia betul. Dia rasa sendirilah yang betul. Tapi dia pilih kesesatan. Allahu Akbar. Ya? Kemudian Allah Ta'ala peringatkan mereka. Ya? Oleh kerana mereka ini menyembunyikan kebenaran daripada umat Islam. Ya, sebenarnya mereka nak supaya umat Islam juga memilih jalan kesesatan. Biar sama-sama jadi macam mereka. Sama lah Pok ni macam iblis lah. Iblis kalau kau jadi macam dia, sukalah dia. Sebab apa? Esok jadi apa? Partner dia dalam neraka senang. Dia tak nak orang lain duduk senang dalam syurga, dia disiksa dalam neraka. Kalau sama-sama kena siksa, dia suka. Allahu Akbar. Ya. Baik, jadi Allah bagi peringatan. Tengok ayat seterusnya. Allah bagi peringatan ya. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Jadi ayat seterusnya maka Allah bagi peringatan dan ingatlah Allah Ta'ala lebih mengetahui. Sebabnya pun Yahudi tadi mereka nak sembunyikan. Mereka mengatakan mereka ahli kitab. Seolah macam mereka pegang kitab, padahal mereka jauh menyimpan daripada kitab. Jadi Allah bagi ancaman juga sini. Ingatlah dan Allah lebih mengetahui. Mengetahui daripada kamu. Daripada kamu wahai umat Islam bi'a'daikum, tentang musuh-musuhmu. Makna siapa yang musuh kamu tu Allah lebih mengetahui. Ya, kita pun tak tahu. Sebabnya apa? Musuh tu boleh ada dalam apa yang musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan, itu pasti ada ya. Pasti ada tu, ya. Oleh sebab itulah Allah Taala nak apa? Wa kafa billahi waliya, dan cukuplah Allah menjadi pelindung bagi kamu. Makna umat Islam bertawakal kepada Allah, berpegang dengan apa yang Allah perintahkan. Ya Allah Ta'ala suruh kita laksanakan, ya Allah larang maka kita jauhi. Itulah Allah, cukuplah Allah pelindung. Allah menjadi pelindung bagi kamu. Kamu takkan sesat bila Allah lindungkan kamu. Yang kedua, wa kafa billahi nasira, dan cukuplah Allah Ta'ala itu menjadi penolong bagi kamu. Cukup Allah yang tolong kamu. Sebab bila Allah tolong, Allah lebih qahar, Allah lebih berkuasa, Allah lebih hebat berbanding manusia ya. Allahu Akbar. Tapi kadang-kadang manusia ni lebih takut manusia daripada takut pada Allah. Pada Allah tak takut, pada manusia takut. Cuba lihat. Mereka ni pertama takut pada manusia sebab manusia denda. Allah Ta'ala tak denda. Allah Ta'ala biar dulu. Itu dia tak takut. Malu pada manusia, tak malu pada Allah. Sebab mereka rasa kalau nanti manusia tahu, manusia akan mendedahkan keburukan mereka. Allah Ta'ala tahu keburukan mereka, tapi Allah Ta'ala tak dedah. Allah tak dedah. Allah biar mereka ni supaya mereka insaf. Allah, rahmat Allah Ta'ala ya. Subhanallah. Baik ya. Jadi maka di sini Allah Ta'ala menjelaskan bentuk peringatan. Wallahu a'lamu bi'adaikum, dan Allah lebih mengetahui daripada kamu wahai umat Islam tentang musuh-musuh kamu. Iaitu maksudnya Allah Maha mengetahui keadaan mereka itu, bagaimana niat mereka, ataupun tingkah laku perangai mereka tadi. Jadi di sini Allah Ta'ala memperingatkan kamu wahai umat manusia, ya. Banyak lagi yang terselindung daripada kamu yang kamu tak tahu tentang kejahatan daripada musuh-musuh kamu, iaitu ahli kitab yang tadi. Allah Akbar. Baik. Di sini ayat ini ada bentuk ancaman. Bentuk ancaman ya. Walaupun Allah tujukan kepada umat Islam, Allah mengetahui musuhnya, tapi maknanya ancaman. Kalau Allah mengetahui, ingatlah bahwanya musuh-musuh Allah Ta'ala, musuh umat Islam tak akan terlepas daripada tak terlepas daripada siksaan
yang pasti Allah Ta'ala akan hukumkan mereka nanti. Baik, oleh sebab tu bagi umat Islam, hanya kita pegang dengan apa yang Allah perintahkan. Wa kafa billahi waliya. Ya. Jadi Allah sebut dah ya, dan cukuplah Allah Ta'ala menjadi pelindung bagi kamu. Maknanya kalau Allah melindung kamu, kamu takkan sesat, wahai umat Islam. Tu, ya. Wa kafa billahi nasira. Dan cukuplah Allah Ta'ala menjadi penolong bagi kamu. Allah teguhkan iman kamu dan Allah Ta'ala memberi kemenangan ke atas orang kafir. Makna di sini adalah Allah nak ceritakan kepada umat Islam, ingatlah Allah adalah tempat pergantungan kita. Cukuplah kita bergantung kepada Allah, berpegang dengan agama Allah Ta'ala perintah sebab Allah sebagai pemelihara bagi orang yang nak mendapat perlindungan kepadanya. Jadi kita ni alhamdulillah kita berdoa kepada Allah, kita beribadat kepada Allah. Maknanya kita ni kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Dan ingat Allah Ta'ala sebagai tempat yang cukup untuk beri pertolongan kepada hamba-hambanya. Bila Allah bagi pertolongan, musuh tak akan dapat mengalahkan umat Islam. Baik, jadi kalau kita lihat dalam ayat ini ada dua perkara. Ada dua perkara ya. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi peringatan dan juga ancaman kepada orang Yahudi. Ingat, perbuatan mereka itu Allah Ta'ala mengetahui. Halah mereka itu Allah Ta'ala boleh buka kepada umat Islam. Yang keduanya, Allah Ta'ala bagi juga peringatan kepada umat Islam, makna kekal, teguh dengan keimanan mereka. Cukup Allah Ta'ala sekali penolong mereka, dan Allah Ta'ala akan memberi pertolongan kepada mereka untuk menegakkan agama Islam ini. Okey. Baik ni. Jadi dalam ayat yang tadi ni, okey, dah. Dia ada dalam ayat tadi yang ayat yang baik ni, daripada ayat yang kita dengar pertama tadi, alam tara tadi, tidakkah kamu melihat kepada orang yang diberikan kitab itu tak? Baik, ini ada sebab nuzul dia. Ada sebab dia. Baik diriwayatkan Abu Sufyan. Dia. Baik Abu Sufyan ni, kita faham ni dia seorang sahabat, tapi ini sebelum jadi sahabat. Sebelum jadi sahabat dia merupakan di antara ketua Quraisy di Mekah. Tu. Baik Abu Sufyan berkata kepada Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini adalah salah seorang pendeta Yahudi. Tu daripada Alkitab dah. Baik. Jadi kata Abu Sufyan kepada Ka'ab. Dia puji dulu, katanya sungguh kamu ada seorang yang membaca kitab dan mengetahui. Kamu tahu hukum dan kitab dia. Sedangkan kami di puak-puak Arab. Tadi puak Yahudi dah. Ka'ab bin Ashraf ni. Sedangkan kami adalah golongan ummi. Ummi ni tak ada kitab. Bukan mereka zaman tu tak boleh baca terus tu. Ummi mereka tak ada kitab macam ahli kitab. Kami tidak mengetahui. Dia kata Abu Sufyan tak? Kami tidak tahu. Siapakah di antara kami ini yang lebih mendapat petunjuk? Adakah kami ataupun Muhammad? Siapa yang lebih betul? Kami betul ke Muhammad betul? Tu ya. Okey, baik, maka kata Ka'ab, dia jawab kepada pertanyaan Abu Sufyan tadi. Jadi katanya, ceritakan tentang agama kamu kepadaku. Apa yang pegangan tentang pokok musyrik Mekah tadi tak? Tu. Maka jawab Abu Sufyan. Ini amalan mereka jahil lagi. Okey dah. Baik, kami menyembelih untuk orang-orang yang datang mengerjakan haji. Maknanya kami sediakan makanan, kami sembelih. Dan kami berikan mereka minum air. Kami layan tetamu. Dan kami mengimarahkan rumah Tuhan kami, iaitu maksudnya rumah Kaabah lah. Baik, sedangkan Muhammad,
Ini cerita keburukan lah. Sedangkan Muhammad telah berpecah daripada agama nenek moyangnya dan memutuskan hubungan silaturahim. Oh, itu dakwaan dia. Sedangkan Muhammad tak Muhammad tak pun. Nabi pergi belaka. Baik, maka dijawab oleh Ka'ab bin Ashraf, agama kamu lebih baik daripada agamanya. Subhanallah. Nampak tak? Sedangkan dia tahu apa yang Nabi Muhammad lebih betul ya. Tu. Jadi jawab pendeta Yahudi tadi, agama kamu lebih baik daripada agamanya. Nah, malah dia bersumpah, kamu demi Allah, katanya kamu demi Allah lebih mendapat petunjuk daripada apa yang Muhammad berada. Tu ya. Jadi Allah Taala turunkan ayat tu, iaitu kutuk di antara pendeta Yahudi tadi. Iaitu Allah sebut apa? Mereka membeli kesesatan berbanding kepada petunjuk. Sebab mereka tahu Nabi Muhammad tu benda tu. Sifat Nabi Muhammad adalah tu. Tapi mereka kata pula, antaranya apa? Pendeta Yahudi tadi, mereka mengatakan pula, puak-puak musyrikin Mekah yang kita kata apa? Syirik pada Allah Taala itu lebih baik lagi. Allahu Akbar. Nampak tu pembohongan puak Yahudi tadi. Ini yang Allah sebut dalam ayat sebelumnya. Allah sebut, ingatlah Allah tahu siapa yang memusuhi kamu wahai umat Islam. Pendeta Yahudi lah. Musuh ketika itu, ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Baik, dan kemudian Allah Taala ceritakan ini sifat pendeta Yahudi. Ini ayat seterusnya. Sifat pendeta Yahudi. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Jadi sini maka Allah dedahkan keburukan puak Yahudi. Amat jelas sekali dalam ayat ni. Ceritanya keburukan perangai puak Yahudi tadi. Baik, jadi firman Allah Taala itu kata minal ladzina hadu. Baik, siapa tadi hak musuh Allah Taala? Ini Allah Taala ceritakan. Minal ladzina hadu, iaitu orang-orang Yahudi. Allah jelas sebab bila Nabi SAW berada di kota Madinah, yang hampir dengan Nabi adalah orang Yahudi, sebab mereka berada di Khaybar. Orang Nasara zaman itu mereka jauh daripada Madinah. Mereka jauh etnik mereka ni, kumpulan mereka jauh daripada Madinah. Baik, jadi Allah jelaskan siapa mereka itu, iaitu orang Yahudi. Kenapa yang Allah Taala kecam mereka ini? Yuharrifunal kalima an mawadih. Ini perbuatan mereka. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Maknanya, apa yang Allah ceritakan dalam kitab Taurat, mereka telah ubah. Itu maksud dia. Terutama pendeta Yahudi tadi. Okey, kemudian mereka buat apa? Bila mereka dah ubah tadi, wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Allahu Akbar. Mereka berkata, kami mendengar. Mendengar ni apa yang Allah Ta'ala perintah sebagainya. Tetapi kami tidak mahu menurutinya. Nampak tu? Ini sifat mereka. Dengar tapi tak nak ikut. Dengar tak nak ikut. Itu satu. Dan kemudian dakwah mereka lagi. Wasma' ghaira musma'in. Tu. Dan mereka mengatakan pula, dengarlah. Seolah macam nak buat baiklah, dengarlah. Sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Tu ya. Ini penipuan puak Yahudi tadi.
Jadi mereka ni buat apa tu? Tu. Tu. Waru'ina. Tu. Dan kata mereka pula dah ru'ina. Itu perkataan daripada Yahudi itu sendiri. Baik. Waru'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Ini perkataan mereka, Dan mereka mengatakan pula ru'ina, kepada pokok musyrikin dengan memutar belikkan lidahnya, dan mencela agama, iaitu mereka mengubah cerita yang sebenar. Okey. Baik, Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, maka Allah Taala berfirman tu teguh kepada mereka, minal ladzina hadu. Di antara orang Yahudi. Sebab kenapa kata di antara tadi dah? Sebab macam Abdullah bin Salam Yahudi juga dah, tapi dia beriman. Tu ya. Baik. Jadi mereka ini ada beberapa perkara yang Allah kutuk mereka. Yang pertama sekali, yuharrifunal kalima am mawadhi'ih. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Iaitu maknanya mereka mentakwilkan ayat-ayat dalam kitab Taurat bukan dengan takwil yang sahih. Ikut kepala sendiri. Sekarang ni kena jaga juga. Orang Melayu kita tahu. Kita bukan nak sebut orang Islam. Orang Islam sepatutnya jadi elok. Orang Melayu sekarang pun dah ramai dah. Dia baca Al-Quran, kemudian dia terjemah gitu, kemudian dia bagi hukum sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita tak belajar, siapa guru kita? Syaitan lah guru. Nampak? Al-Quran bukan boleh bagi pandangan sendiri ya. Kita melihat kepada apa yang telah ulama bahaskan. Sebab zaman dulu bila seorang ulama kata begitu, bukan dia seorang saja. Orang lain akan melihat apa kata-katanya. Sampai itu kalau lihat dah. Sampai satu ketika tu barulah maka ada penulis-penulis tafsir. Dan kita ikutkan dibaca seluruh dunia. Maknanya kalau tak betul orang dah apa? Orang dah komen dulu lagi. Orang dah komen dulu lagi. Jadi kena ikut apa yang dibuat oleh ulama-ulama salaf. Bukan nak tengok orang hak sekarang. Mungkin dia ada apa? PhD ke, atas daripada PhD ke, tak tahu apa dia. Nak buat tafsiran sendiri, takwil sendiri, jangan. Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Tu jaga. Ini saya ceritakan sebab apa? Di pok Yahudi samalah. Sebab mereka ni orang cerdik. Pok Yahudi biar Allah Taala bagi otak yang hebat. Tengok dalam dunia ni mereka lah yang paling kaya. Mereka yang paling kaya, bukan sedikit, ramai mereka. Allahu Akbar. Jadi Allah sebut yang pertama sekali sifat mereka apa? Mereka menakwilkan bukan pada tempat yang sebenar. Iaitu mereka menafsirkan dengan tafsiran bukan mengikut kehendak Allah Ta'ala. Tetapi dalam penakwilan tadi, mereka sengajakan daripada diri mereka dan penuh dengan penipuan. Penuh penipuan ya. Hak begini jadi macam lain. Allah Ta'ala perintah gini, mereka ubah. Allah Akbar. Ini sebenarnya bukan kata pok Yahudi lah. Pok Nasara pun sama juga. Sebab tu saya kata kalau hak Nasara yang hak sebenar, sebab tu agama daripada langit. Takkan kita nampak sekarang ada baptis dan sebagainya. Pembersihan dosa dah tak ada. Semuanya apa? Kita hampir pada syariat yang buat oleh Nabi SAW hampir ke sini. Sebab zaman Nabi Musa AS tu di antaranya nak bertaubat dulu kena bunuh diri. Zaman dulu kemudian Allah ringankan. Allah ringankan. Tapi bukan ringan macam hak sekarang. Hari Ahad pergi gereja, jumpa dengan padri, cerita dosa-dosa dia buat. Kemudian padri pun guna kalkulator, dah berapa bayar. Habislah dosa kamu. Senanglah macam tu. Kalau gitu orang kaya dalam dunia ni semua tak ada dosa lah. Maksum belaka lah, dia boleh bayar. Allahu Akbar. Nampak tak? Pembohongan tak? Yok. Tengok ni. Pok Yahudi ke Nasara dah menyeleweng daripada kebenaran. Okey, itu pertama sekali perbuatan mereka. Kemudian kata-kata mereka pula, wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Ini perbuatan mereka. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mahu menurutinya. Tak nak ikut. Allah Akbar. Inilah bezanya pun sahabat-sahabat Nabi SAW. Bila Nabi SAW perintah mereka akan kata apa?
Sami'na wa ata'na. Kita kena bagi sami'na wa ata'na, jangan wasaina. Hak asai ni adalah orang yang menyimpang daripada kebenaran tadi. Baik, makna di sini adalah apa yang Allah Taala nak jelaskan sini adalah iaitu mereka mengatakan kepada pengikut mereka dan juga orang lain, kami mendengar apa yang diucapkan oleh Muhammad, tetapi kami tak akan mentaatinya, tak akan ikut dah. Itu nampak tak? Ya, mereka sebab apa? Pertama, prejudis kaum ya. Sebabnya mereka tak suka orang Arab jadi nabi. Itu yang paling besar sekali lah. Sebab sebelum ini mereka lihat apa? Mereka melihat rasul-rasul, nabi-nabi kebanyakan daripada puak Yahudi. Malahan dalam Quran surah Baqarah, ingat mereka mendakwa apa? Mereka ini adalah anak-anak nabi. Sebab keturunan sebagainya tadi. Soalan macam mereka nak baiklah. Ya? Allahu Akbar. Baik, penafsiran ini yang telah diajukan oleh Mujahid dan juga Ibn Zaid. Itu maksudnya juga disokong oleh Ibn Katsir. Maksudnya mereka berkata kepada Nabi Muhammad, kami dengar yang Muhammad apa yang kau katakan tu, tapi kami tak akan turut. Tu dengar tapi takkan turut. Okey. Jadi kata Ibn Katsir lagi, perkataan Yahudi ini sangat jelas menggambarkan kekufuran dan keingkaran mereka. Mereka tak nak ikut. Itu jawapan dia. Mereka tahu, mereka tak ikut. Jadi mereka sebenarnya berpaling daripada kitab Allah, iaitu kitab Taurat sendiri. Sebab kitab Taurat perintah mereka supaya ikut Nabi yang akhir zaman. Bila datang nanti. Baik. Jadi mereka berpaling, sedangkan sebelum itu mereka dah faham dan mengetahui. Baik, dan juga mereka mengetahui apa yang mereka lakukan itu adalah satu dosa. Sebab apa? Sebab dah lari daripada kebenaran dah. Satu dosa dan pasti akan menerima hukumannya. Tahu tapi buat tak juga. Baik. Itu kita hak Yahudi, kita ambil zaman kita sekarang. Ini bukan tak sia-sia kata, tapi nak suruh fikir. Orang kita juga kata, sembahyang wajib tak? Wajib. Maksudnya dengar tak? Dengar. Buat tak? Tak. Tu lah. Itu yang dia maksud apa? Kami dengar tapi kami tak nak turut. Sama dah dengan Yahudi. Sama tu. Ada kitab tapi tak nak ikut. Jangan begitu ya. Tak nak. Ya. Baik. Dan kemudian tentang mereka tadi, jadi Allah jelaskan, wasma' ghairu musma'in. Dengarlah. Allah tuju kepada Muhammad, dengarlah Muhammad apa yang mereka kata, dengar cukup. Sedangkan kamu sebenarnya tidak mendengar apa-apa. Dengar tapi buat dok ya. Baik, maksudnya itulah. Dengarlah apa yang kami ucapkan. Itu mana pok Yahudi tadi mereka ucap macam saja. Sedangkan dalam hati mereka apa? Dalam hati mereka itu apa? Semoga perkataan mereka yang mereka cakap itu Nabi tak dengar. Nabi tak dengar. Padahal mereka tahu Zuhair pun mereka ni apa? Bukan orang yang beriman. Baik. Ini apa yang ditafsirkan oleh Imam Ad-Dahhak daripada Ibn Abbas. Maknanya nak menceritakan tentang orang Yahudi tadi. Tentang orang Yahudi tadi ya. Mereka ini dengar apa yang hak Nabi kata tadi. Tapi kemudian sebab mereka mengabaikan, seolah mereka buat tak dengar. Buat tak dengar itu buat tak peduli. Kita tu macam sekarang hampir sama orang kita dah. Orang ajak datang ke masjid, ajak datang dah. Ni ajak berubah dah, tahun baru ajak berubah. Entah berubah hak dunia saja. Hak akhirat tak nak ubah. Rugi ya. Sedangkan ada bukan kata tahun baru ya, setiap hari kena ubah. Ubah apa? Tingkatkan keimanan, tingkatkan amal ibadat, ketakwaan. Itu yang dikenaki ya. Cuba lihatlah, setiap kali khutbah Jumaat ada dah, ya ayyuhallazina amanu, ya wahai beriman, ittaqullah. Ittaqullah. Nak suruh apa? Tingkatkan lagi ketakwaan. Bukan kata kita ni dah cukup dah. Lemah lagi, tapi tingkatkan. Supaya iman jadi kuat tadi. Okey.
Baik ya. Baik, ini nampak tak? Ini sebenarnya adalah satu ejekan pok Yahudi tadi. Nah, ya. Malahan mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata mereka itu. Allahu akbar. Dan kemudian kata mereka pula kepada Nabi, "Wara'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din." Mereka mengatakan ra'ina. Baik, ra'ina ini adalah bukan kalimat Arab tu, kalimat yang diambil daripada perkataan Yahudi. Ya. Mereka tu bila berjumpa mereka kata ra'ina. Tu ya. Baik. Ya. Yang dimaksudkan sini adalah mereka mengejek Nabi. Mereka mengejek Nabi dalam perkataan tadi. Tetap menggunakan bahasa mereka ya. Iaitu seolahnya apa? Muhammad dalam keadaan kebodohan. Begitulah. Muhammad dalam keadaan kebodohan tadi. Allahu akbar. Ya. Nah, nampak tak? Maksud dengan perkataan ra'ina tadi apa? Iaitu kaum muslimin menyangka bahawa mereka mengatakan ra'ina sam'aka. Hak ni baru yang betul tak? Makna apa? Perhatikanlah dengan saksama. Saksama itu lihatlah apa Nabi Muhammad apa ucapkan dan kemudian fikirlah tentang kebenarannya. Tahu. Padahal maksud mereka, nampak? Maksud mereka yang sebenarnya nampak tak? Pada ra'ina ni tu daripada perkataan mereka tu seolah mereka nak mengarabkan ar-ru'unatu. Ru'unah itu daripada kata ru'unah sebenarnya ra'ina ar-ru'unah. Dia ada waw situ. Makna apa? Yang bodoh. Tu mereka ni memperbodohkan Nabi tu. Sebenarnya dalam itu perkataan tadi adalah sebagai mereka nak menghina Nabi tapi Nabi tak sedar. Pok dia je tahu. Pok dia je yang tahu tadi. Allahu akbar. Ya. Jadi itulah yang ya seperti mana Allah sebutkan tentang ra'ina ni tu dalam surah Baqarah. Dulu lepas dari surah Baqarah dah dalam ayat 104 ba'daz syaitan wajib kita lain kata ra'ina kita. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna. Nampak Allah sebut dah tu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkata kepada Muhammad apa? Ra'ina. Ra'ina tadi dah. Sebab apa? Itu kata-kata Yahudi ni mana? Bodoh Muhammad. Itu ya sudah. Tetapi katakanlah unzurna. Tu nak. Ya? Nampak tak? Unzurna. Dengarlah kami. Dengarlah kami tadi. Baik ya. Jadi sebab itulah maka Allah berfirman menceritakan tentang Yahudi tadi. Iaitu maksud kata-kata mereka itu berbeza dengan apa yang mereka zahirkan. Maka Allah sebut layyam bi alsinatihim. Nampak tu? Dengan memutarbelikkan lidahnya. Memutarbelik lidah maksud dia kita ini apa? Kata orang nak dengar bunyi sedap. Ya, dengar bunyi sedap tapi sebaliknya apa? Bukan hak yang sedap tu hak makna hak sebenar. Tak ya. Wa ta'nan fi din dan mencela agama. Tu. Maksudnya sini adalah kata-kata mereka tadi adalah untuk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Oleh sebab itu Allah Taala jelaskan. Allah jelaskan tengok ayat seterusnya Allah sebut walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wa dhurna lakana khairan lahum. Itu Allah sebut. Baik ya. Sekiranya mereka mengatakan bukan kata ra'inah wa ru'unah tadi kebodohan sekiranya mereka mengatakan kami mendengar dengan patuh. Dengan patuh dah. Tu. Dan kemudian walau annahum qalu sami'na sami'na mendengar dah. Wa ata'na dan patuh wasma' wanzurna. Tu dah. Dengarlah. Dengarlah kalau kami kata dan perhatikanlah kami. Lakana khairan lahum. Tentulah ucapan itu lebih baik bagi mereka. Nampak Allah kata-kata itu lebih baik wa aqwama dan lebih tepat. Tapi tepat ni lebih eloklah. Tu. Tapi apa yang berlaku? Walakin la'anahumullahu bi kufrihim. Ini yang jadi ni. Nampak tak? Tetapi Allah mengutuk mereka kerana kekafiran mereka itu. Mereka kafir tak nak beriman. Fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidak beriman kecuali iman yang sangat nipis.
Ada juga mereka terima tapi sikit je. Allahu Akbar. Ini perangai apa? Perangai pok Yahudi tadi. Ya. Jadi maksud di sini adalah Allah nak jelaskan hati mereka itu seolahnya Allah telah terbalikkan jauh jauh untuk mendapat kebaikan. Sebabnya apa? Mereka dulu ada kitab, cari Nabi. Daripada kitab cari Nabi pula. Dah jumpa Nabi, tak terima pula. Kenapa? Persoalan kenapa tadi? Itu menunjukkan Allah Ta'ala telah palingkan, jauhkan mereka daripada kebaikan. Sepatutnya keimanan yang telah mereka ada itu memberi manfaat, beri bermanfaat. Tetapi ternyata apa? Iman hak sebenarnya itu tidak masuk ke dalam hati. Hak dulu bukan beriman yang sebenarnya. Oleh sebab itu Allah sebut dah. Allah sebut hak akhir dah. Fala yu'minuna illa qalila. Mereka tak beriman kecuali sedikit saja. Sedikit saja mereka beriman. Dan juga sama surah Baqarah ayat 88 Allah sebut faqalilam ma yu'minun. Tepat. Allah sebut tak? Maka sedikit sekali mereka yang beriman. Di antara apa? Antara Yahudi tadi ada beberapa orang saja. Antaranya Abdullah bin Salam dan beberapa orang sahabat dia. Itu je yang beriman. Yang lain tak nak terima. Jadi maksudnya mereka tidak beriman dengan keimanan yang sepatutnya yang dapat beri manfaat dunia dan akhirat untuk mereka. Dulu mereka nampak beriman, tiba-tiba menyimpang daripada jalan yang sepatutnya mereka telah lalui nenek moyang mereka zaman Nabi Musa kan. Mereka beriman dengan kitab mereka sehingga yang saya sebutlah. Sebabnya kita tengok Yahudi, mereka ni memang dulu daripada Palestin, kemudian banyak berpindah ke Mesir. Bila mana zaman Nabi Yusuf alaihissalam dan selepas tu sampai Nabi Musa. Musa tu daripada kaum Yahudi sendiri. Itu daripada Mesir kan. Daripada situ zaman Nabi Musa ada 12 puak. 12 puak daripada Yahudi. Dan kemudian sebelum kerusuhan Rasulullah, nampak tak? 3 puak tu sampai ke Madinah. 3 puak tu sampai ke Madinah. Sebab apa? Sebab nak cari Nabi yang terakhir. Sebabnya yang mereka lihat daripada kitab-kitab mereka itu tak ada di Mesir. Sifat itu tak ada. Allah sebut dengan apa? Tempat kelahiran dan sebagainya. Bukan tu sifat Nabi ya. Subhanallah. Seolah macam apa? Mereka boleh nampak benda tu akan berlaku. Sebab tu datang kepada Allah Ta'ala. Sebab tu mereka mencari. Kalau kita bagi tanah Arab sekarang, mereka merantau rata. Mereka merantau rata tu last kali mereka jumpa di tu. Mereka jumpa di Madinah. Jumpa dengan tapi sikit je tersasar mereka dah. Sebab apa? Sebab Nabi lahir di Mekah. Tapi dekat dah tu. Nabi lahir di Mekah tapi kemudian Nabi berhijrah ke Madinah. Allahu Akbar. Jadi insya-Allah kita sekarang itu dahulu. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran itibarlah. Tak nak jadi macam Yahudi, Muslimin dan Muslimat. Mereka ni sepatutnya beriman, ada kitab dan semua. Kita ada Al-Quran. Kita ada Quran dan kita telah juga ada Rasul. Jadi jangan menyimpang daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Ingatlah Nabi SAW memperingatkan kita tak? Nabi kata apa? Lan tadillu abada. Nabi kata kamu sekali-kali takkan sesat. In tamassaktum bihima. Kalau kamu berpegang dengan kedua ni, apa dia? Alaikum bis napa dah? Iaitu apa? Al-Quran wa sunnah. Dan juga termasuk Nabi SAW kata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Lazimlah kamu, iaitu berpeganglah kamu sunnahku dan sunnah dibawa oleh sahabat-sahabatku khulafa'ir rasyidin. Allahu Akbar ya. Jadi alhamdulillah sebenarnya masuk tahun yang baru ni mudah-mudahan hak azam tu azam biar bagi betul lah. Jangan azam tak ayam. Panah-panah tak ayam kan bagi. Tak nak macam tu. Biarlah untuk sudut hak agama ni kita nak cari pencerahan. Sebab tu banyakkan kita dalam majlis-majlis ilmu. Banyak dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, hari-hari cuti dan sebagainya, ada masa. Kalau kita tak bagi masa, muslimin dan muslimat, kalau kita tak bagi masa, kita tak akan ada masa.
kita rasa tak ada masa. Baik. Sebab tu saya tanya, selalu saya tanya dalam dalam yang kuliah-kuliah saya tanya tak, seorang Perdana Menteri, sibuk tak? Oh, sibuk Perdana Menteri ya, betul. Tapi ada tak masa dia bermain golf? Tidak, bermain golf. Orang akan jawab, ada. Bila dia boleh bagi masa untuk golf, mana untuk agama pun sepatutnya boleh bagi. Jadi esok tak ada apa? Tak ada alasan. Sebab tu pada hari kiamat Allah tutup mulut. Sebab mulut apa? Banyak menipu. Allah Akbar. Ya? Jadi insyaAllah kita sekarang itu dahulu. Dan Allah kita pencerah kepada kita. Pertandingan ini dapat jadikan panduan itibar pengajaran untuk kita amalkan. Dan dapat tawarkan kepada yang tiada sini. Walahuna aqulu qali hadha astaghfirullah lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين المساكين اللهم جزاك الخير ما سألك عبادك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعان محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للموت وتوبة اللهم زد علما نافعا وزد يقينا صادقا وزد عملا متقبلا عندك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن الشفيع لنا في الدنيا والآخرة واجعل لنا شفيعا في القبر وفي المحشر وفي الميزان في الصراط وادخلنا الجنة كالفاسق بالرحمن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله صبر